بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Kata musannif rahimahullah ta'ala, rukun yang ketiga, suami. Suami itu iaitu laki-laki yang akan dikahwin akan laki-laki itu dengan perempuan, dengan seorang perempuan. Ya. Nah, dengan mana-mana perempuan. Itu dikatakan bakal suami. Bakal suami. Kan dia katanya disyaratkan pada suami itu, yakni disyaratkan pada sah suami itu. Ya, disyaratkan pada sah suami itu beberapa syarat. Nah, beberapa syarat. Seperti di bawah ini. Syarat tu. Ya. Seperti di bawah ini. Satu, bahawa keadaan laki-laki itu. Keadaan laki-laki itu di dalam halal rasanya. Nah, di dalam halal. Bukan di dalam hal dah. Dia tulis itu dalam hal kitab ni lah. Kitab lain itu macam mana tahu? Ini tulis di dalam hal. Mana barangkalinya di dalam halal. Mana di dalam keadaan halal. Tak. Halal nikah. Halal nikah. Murad dengan halal ni, halal serta sah. Serta sah nikah. Maknanya kalau kalau dia tak halal, nikah dia pun tak sah juga. Dia ada kalanya halal tetapi sah. Adanya haram tetapi sah. Macam jual beli tu. Ada jual beli ni haram tapi sah tak? Ya sah. Yang lain dua tu. Ya, sini murad dia halal serta tidak sah. Maaf, halal serta sah. Gitu. Apa makna di dalam keadaan halal? Artinya tiada berihram ia. Ini kelakuan ni. Ini makulah ada. Makulah. Makulah apa aja ni? Tiada berihram ia. Makulah milik ya. Makulah milik. Tiada berihram ia laki-laki tu. Mana bukan di dalam keadaan dia tu muhrim. Bukan dia muhrim. Sama ada ihram tu dengan haji atau umrah. Itu syarat dia. Yang kedua, ta'yin akan suami. Menentukan mana-mana satu daripada suami itu. Seorang mana? Salah satu daripada seorang mana. Seperti Sianu, yakni Sianu bin Sianu. Masalah ini kinayah daripada nama seorang laki-laki. Macam Zaid kah, Umar kah, Bakar kah. Siapa katakanlah. Itu makna Sianu. Maka hanya tafriq pada katanya ta'yin. Jadi mukabilnya sekiranya tak ta'yin boleh tak boleh. Tak boleh jawab je. Tapi dia kata maka tiada sah tak jadi nikah dia tu jika berkata wali, jika berkata oleh wali perempuan, dia kata gini, aku kahwin akan anakku akan salah seorang. Ini lafaz ni tak ta'yin nama dia. Tak. Salah seorang daripada kedua-dua kamu, Zaid dengan Umar. Seorang mana pun tak apa. Itu dikatakan tak ta'yin, tak menentukan. Itu dianya. Jawab jika berkata wali tu, jawabnya maka tiada sah. Jadi jika ni dia panggil jika kait. Kalau bahasa ngaji ilmu alaq yang panggil kait. Maka kait ni dia berhajat kepada jawab dia tu mahzuf. Dan qarinah kata jawab dia tu mahzuf, iaitunya hak sebelum daripada jika tu.
maka tiada sah. Jika gitu, maka tiada sah. Tu nampak tak dah? Jadi tukar takir gitu. Tukar belik gitu. Baik. Jika berkata wali macam tersebut tu, jawabnya, jadi jawab ni takdir, niat mari. Maka tiada sah, yakni tiada sah akad atau tiada sah ijab wali itu. Nampak dah? Habis kat tu. Sama ada. Ni yang panggil takmim. Pada katanya tiada sah. Tiada sah tu. Tiada sah ijab tu. Sama ada meniat oleh wali. Kosak oleh wali. Kosak wali ni ya kosak dia niat. Oleh wali akan seorang yang tertentu. Yakni di dalam kosak dia tu ta'yin. Tetapi pada lafaz ijab dia tu mubham. Betul tak? Tu lafaz dia tu mubham. Jadi di dalam kosak hati dia, dia ta'yin kata Zaid atau dia ta'yin kata Umar. Sama ada macam tu kok. Sama ada meniat, yakni mengkosak oleh wali akan seorang, yakni salah seorang yang tertentu. Daripada kedua suami itu. Atau tiada meniat oleh wali. Takmim nama dia deh. Sama ada dia kosak atau dia tak kosak. Kosak Zaid atau dia kosak Umar. Maka tak sah juga. Kerana apa? Kerana tiada ta'yin pada suami. Ta'yin ni mana ta'yin pada zuhir. Adapun ta'yin pada kosak tu tak panggil tak iktibar. Nampak dah? Diskat tu. Yang ketiga ni syarat laki-laki. Mengetahui keadaan perempuan itu. Siapa yang mengetahui ni? Laki-laki itu tak? Mengetahui oleh seorang laki-laki itu bahawasanya keadaan perempuan itu halal bagi laki-laki itu, yakni halal baginya. Boleh tu dah? Dia kena mengetahui dengan mana yakin. Yakin zon dia tak mau zon ni. Bab nikah kahwin ni dia tak mau zon. Dia nak yakin bahawasanya keadaan seorang perempuan yang akan jadi bakal isteri dia tu dah halal baginya. Sah nikah dengan dia. Tunggurak dia. Boleh nikah dengan dia. Misal macam mana? Seperti perempuan itu tiada saudaranya, yakni tiada saudara ni bukan maknanya tak ada kaum kerabat, bukan makna gitu dah. Dia ibarat kita ni dia pelik sikit. Tiada saudara man tiada, yakni bukan saudara bagi laki-laki itu. Dia tu bukan saudara, bukan adik, bukan kakak, bukan abang bagi kita. Boleh tak? Jadi mana dua tu bukan persaudaraan, bukan. Yakni saudara pada nasab keturunan tu. Sama ada panggil syakik, ibu bapak tula atau mak tula bapak lain atau bapak tula mak lain, tak boleh belaka tu. Tu kena yakin. Atau tiada saudara susu dengannya, dengan laki-laki tu. Yakni bukan tiadalah perempuan itu, bukanlah perempuan itu saudara susu. Saudara susu ni makna sama-sama minum susu dia. Minum susu seorang perempuan dengan beberapa syaratnya yang tertentu lah. Dia minum susu seorang perempuan sekali dengan bakas isteri dia tu. Itu dikatakan saudara susu. Tu, nampak dah. Allah ni panggil mahram dengan sebab menyusu. Tu dah. Mahram dengan sebab menyusu. Mahram ni ada 3. Mahram ni maknanya harai nikah. Harai nikah ni ada 3 sebab. Ia 7 lapis sebab semua, tapi kita ambil hak besar-besarnya 3. Satunya mahram dengan sebab keturunan, nasab keturunan. Yang kedua, mahram dengan sebab menyusu. Makan susu tu. Yang ketiga, mahram
dengan sebab musaharah. Bahasa Arab dia panggil musaharah. Musaharah ni maknanya kalau kita nikah dengan kakak, adik tak boleh dah. Itu mana musaharah. Musaharah ni artinya apa? Artinya mana? Berambil-ambilan. Itu mana arti dia? Ambil seorang ni, seorang lagi tak boleh dah. Itu makna musaharah. Kalau nak juga, kena tunggu bagi dia saat ni tu cerai dulu. Cerai dulu, kemudian syarat cerai tu kena lepas iddah. Dia tak boleh nikah selalu. Okay, boleh faham tak? Dia tak sama dengan perempuan hak serupa dengan dah sama lagi tu. Dia agak beza sikit Ni kita nak royak satu hukum bagi kita tahu lah. Kalau kita cerai dengan seorang perempuan, ni laki-laki. Boleh orang laki-laki tu nak nikah dengan siapa pun boleh. Selalu dah boleh. Tapi apabila cerai dengan adik, nak ambil kakak, hak tu kena mesti habis iddah adik dulu. Boleh dia tak sama tu. Tak sama dengan apa? Dengan hak nu lagi tu. Hak biasa tu tak sama. Biskat. Satu. Yang kedua. Yang ketiga, atau tiada di dalam iddah. Kena takdir banyak tu. Atau bukanlah perempuan itu. Bukanlah perempuan itu di dalam iddah. Bukan di dalam iddah. Maknanya kalau duduk di dalam iddah, dia tak boleh nak nikah lain dah. Tak boleh nak nikah lain. Sama ada iddah dia sendiri atau iddah orang lain. Supaya dia tunggu nak nikah. Tak boleh juga. Sebab iddah dia sendiri pun nak nikah tak boleh juga. Maksudnya iddah orang lain, iddah dia sendiri. Dia cerai isteri dia. 3, tolak 3. Duduk dalam iddah dia nak nikah dengan isteri dia pula tak boleh. Satunya sebab tolak 3. Yang kedua sebab dalam iddah. Boleh dah? Atau dia tolak 1. Sekali tolak. Tetapi di dalam iddah, dia tak boleh nikah lain. Hak yang bolehnya rojak. Itu boleh rojak. Tapi nak nikah lain tak boleh. Lain daripada masalahnya apabila dah habis iddah. Nak rojak tak boleh. Tapi nikah boleh pula dah. Boleh dah? Itu iddah diri sendiri. Hak iddah orang lain, tu lagi jelas hak tu. Orang baru cerai. Kemudian kita nak pergi ambil dia jadi isteri. Tak boleh ya. Itu maklum dah lah. Cuma nak royak ibarat kita. Habis kat tu. Yang ketiga dia yang keempatnya atau tiada. Atau tiada. Ibu. Macam itu. Atau tiada ibu saudaranya. Ada ibu. Ibu saudara. Ni kalau keturunan nasab ni. Ibu mak bagi saudaranya bagi saudara bagi suami saat itu. Maknanya mak penakan dia lah. Tak. Mak penakan dia lah. Mak penakan bagi laki-laki tu. Tu tak boleh juga. Sungguhnya sini dia takmim ni. Sama ada mak penakan di dalam bab apa? Mak penakan di dalam bab nasab keturunan. Tak boleh nak nikah. Mak penakan di dalam bab penyusuan. Tak boleh nak nikah juga. Mak penakan di dalam bab musaharah. Tak boleh nak nikah juga. Kita dah kahwin dengan anak penakan dia. Kemudian nak pergi ambil mak penakan dia pula. Tak boleh. Sama? Deh. Itu 3 situ dah. Bishkat tu. Kalau boleh tanda. Atau lainnya. Lain daripada tersebut tadi. Daripada. Ini nak bayar. Nama dia nak bayan. Nak hurai kalimah lain tu. Apa yang dia kata lainnya. Iaitu tiap-tiap perkara. Kita masukkan sajalah. Daripada perkara. Yakni. Tiap-tiap perkara yang disyak ada. Disyakkan. Disyak perempuan itu halal. Bagi laki-laki itu. Yang ni perempuan tu di dalam keadaan syak. Syak katanya halal atau tiada halal. Di dalam syak kan. Masih duduk di dalam selidik. Duduk cari lagi. Duduk cari maklumat.
masih di dalam duk cari maklumat dia ni halal ke tak halal dengan aku ni, yang tu tak boleh kahwin juga. Tak boleh kahwin juga. Dia dalam periksa lagi. Dikatakan syak. Dan jikalau zahir kemudian daripada akad nikah nyata. Tak, nyata bahawasanya perempuan tersebut halal baginya bagi laki-laki tu. Sekalipun yakni maka tiada sah juga. Nampak tu dah. Masalahnya dalam keadaan syak. Pada dia kata tak apa, kita kahwin dulu lah. Kita kahwin dulu. Bawa kata kahwin sudah, nyata, zahir, tahu selepas tu kata, oh perempuan ni halal semesti dengan dia. Macam tu pun tak boleh juga. Betul dah. Dia nak sabit kita tafsir makna mengetahui dengan makna yakin. Sekiranya syak, zon, waham tak boleh. Bersekat. Yang keempat, bahawa nikah tersebut tu, laki-laki tu, dengan kesukaan diri yang mukallaf, yang diri seorang laki-laki yang mukallaf. Dengan kesukaan diri. Tapi dia royak, tadi dia royak, makna macam mana kesukaan diri? Kesukaan sukarela diri seorang laki-laki tu. Artinya arti mukallaf yang akil balik. Baik. Maka tiada sah jika digagahi atas laki-laki, atas mukallaf tu, jika digagahi dipaksa atas mukallaf dengan kahwin tu dah macam mana? Digagahi dipaksa dengan kahwin. Baik dah. Paksa ni dia ada dobik dia. Gagah sampai tahap mana? Sekiranya jadi muktabar pada syarak. Digagahi koda satunya luput nyawa. Luput nyawa dah. Kalau mung tak kahwin, aku mati kamu. Aku tembak mu mati. Tu luput nyawa nama dia. Atau rusak manfaat tubuh. Rusak manfaat tubuh. Kalau mu tak kahwin, aku nak potong tanganmu. Tu. Atau rusak manfaat harta. Kalau mu tak kahwin, aku nak bakar rumah. Nak bakar rumah. Jadi tu tak boleh kalau nikah je. Tapi kalau tak bukan daripada perkara kita sebut tadi, tu tak panggil paksa macam tu. Kalau hang tak kahwin ni, kalau hang tak kahwin, aku nak potong rambut hang. Tu tak panggil paksa macam tu. Sebab dia tak rusak nyawa, tak rusak manfaat anggota tubuh, tak rusak harta. Tu nampak tak? Tu tahap dia. Tahap paksa tu. Kat tu. Adapun yang tidak mukallaf, yang laki-laki yang tidak mukallaf, seperti kanak-kanak yang tu tak mukallaf, atau yang gila atau tak mukallaf. Oh dia katanya maka sah nikah yang tidak mukallaf tu jika digagahi oleh wali mujbir. Jika digagahi dipaksai oleh wali mujbir. Wali mujbir ni makna wali yang sah paksa. Nampak tak? Wali yang boleh paksa. Siapakah daripada banyak-banyak wali tu siapa yang jadi wali mujbir? Iaitu bapa dan nenek. Itu dua orang tu. Lain daripada tu tak boleh dah. Lepas tu nenek tu seterusnya lah. Ke atas lah. Hingga ke atas. Bapa, nenek, seterusnya. Kalau ada lagi pun naik lagi. Biskat tu. Dan menerima nikah, yakni menerima nikah oleh wali mujbir tu, bagi anak kanak-kanak dan yang gila tadi. Yakni kanak-kanak dan si gila tu tak boleh terima nikah dengan sendiri, tak boleh. Tu, nampak tu dah. Tak boleh. Satu. Yang kedua pula, apabila kanak-kanak ni akil balik, boleh bagi dia buat pilihan antara kekal nikah dan batal nikah tu boleh. Boleh faham tak? Habis kat tu. Sebab dia nikah dengan sebab kena paksa. Sebab orang zaman dulu tu dia nikah anak budak-budak.
Budak-budak baru beranak dia nikah selalu dah. Dia takut harta lari. Dia nikah lah dengan waris warah dia tu. Bor besar ni, oh dia kata tak mau lah dia besar ni. Dia ada hak lain dah. Dia tak mau sekarang. Boleh pilih lah dia tu, boleh pilih. Antara nak kekalkan atau nak tu boleh bercakap tu. Rukun yang keempat wali mengandungin ia rukun yang keempat ni 4 faslun. Ada 4 faslun. Wali itu siapakah wali? Wali ni iaitu seorang yang baginya kuasa. Bagi wali itu, yakni ada baginya kuasa. Ada bagi wali itu ada kuasa. Kuasa merintah dan membicara dan memeriksa. 3 dia tu. Boleh dia merintah dan boleh dia nak membicara. Membicara ni makna mengurus. Nak mengurus. Dan memeriksa. Boleh nak memeriksa, nak buat apa panggil peperiksaan. Tu. Nak memeriksa akan hal ehwal bakal yang akan jadi suami itu. Betul? Boleh dia buat periksa, buat usul asal tanya menanya boleh. Sebab dia ada hak di situ. Habis kat tu. Memeriksa tu apa? Memeriksa keadaan seorang laki-laki itu kufu atau tiada kufu, atau tiada kufu dengan anak perempuan baginya. Macam tu dia boleh cek, boleh cari, boleh periksa kata laki-laki ni kufu. Kufu ni mana kafaah, kafaah ni mana bersepatutkan. Bersepatutkan dengan anak perempuan dia ke atau tidak bersepatutkan, dia boleh buat periksa situ. Buat temu duga boleh lah, buat temu duga boleh. Tak, boleh periksa situ. Bersekat tu. Baik, satu. Yang kedua, dan yang mengakad akan nikah. Ini atah pada kata wali. Apa seorang yang. Mana wali iaitu seorang yang mengakad akan nikah. Dia. Wali itu siapa wali? Wali ni adalah salah seorang yang mengakad akan nikah perempuan. Perempuan tu anak dia lah. Atau bukan anak dia, ikutlah. Dengan laki-laki, dengan seorang laki-laki, mengakad akan nikah tu dengan sendirinya, sendiri wali, atau mewakil kepada seorang yang lain mengganti wali. Tak nampak tak? Itu wali. Itu kerja dia tu, kerja wali tu. Ni wali ni tak wajib boleh terbang ni, tak wajib. Waktu terbang tu anu wali lain tu. Tak. Walau dia buat syarat wajib boleh terbang jalan atas air, tu wali lain tu. Ni wali nikah ni. Biskat tu. Yang pertama dia kata, maka wali itu ada kalanya wali akrab, nama dia. Akrab ni dengan maknanya ahakku. Dia terlebih berhak. Itu mana akrab. Lagi kita duk cari yang mana dekat, yang mana jauh jadi susah. Wali akrab ni makna wali yang terlebih berhak, yakni terlebih ada hak. Yang keduanya nama wali ab'ad. Wali ab'ad ni mana artinya wali yang jauh. Wali yang hak dia tadi tu kemudian daripada wali akrab. Mengikut tertib wali. Nampak dah? Yang ketiga dinamakan wali hakim. Bukan wali hukum tu. Wali hakim. Wali hakim ni maknanya hakim yang menjadi wali. Hakim yang menjadi wali. Dengan beberapa sebab yang akan datang sebut. Wali tahkim mana wali yang mengangkat. Yang menghukumkan oleh seorang bahawasanya seorang laki-laki itu jadi wali. Orang panggil wali mana? Wali yang diangkat untuk menjadi wali sementara. Boleh tak? Kita buat gitu. Buat apa? Itu wali tahkim. Wali ni ada 4 macam tu. Jadi hurai satu persatu. Yang pertama namanya wali akrab. Wali akrab ni arti dia yang dekat, yang hampir, mana yang terlebih berhak. Nasbah nasab keturunan dia agak dekat. Yang mujbir, yang pertama ni wali akrab, lagi pula yang mujbir. Makna katanya wali terbahagi kepada 2, satunya wali akrab, yang keduanya wali ab'ad.
Dan wali akrab terbahagi kepada dua. Satunya wali mujbir, yang kedua wali yang tidak mujbir. Kita nampak tak? Tak lagi dia hurailah apa makna mujbir tu. Mujbir isim fa'il daripada ajbara. Ijbar di mana memaksa. Apa makna mujbir? Yakni dalam kandang dia tu yang mengerasi, yang boleh buat kekerasan tu boleh lah. Nak buat secara kekerasan tu boleh terhadap mauliyah dia tu. Iaitu siapakah wali mujbir? Bapa dan nenek hingga ke atas, yakni datuk. Apa naik gila? Boleh. Hingga ke atas. Dan nenek hingga ke atas. Apabila ni yang ni kait pada kata nenek, yakni nenek itu adalah wali mujbir. Bilakah nenek itu jadi wali mujbir? Apabila tiada bapa bagi perempuan itu. Apabila perempuan tu tak ada bapa, tak ada bapa matilah masalahnya. Masalah mati. Jadi tak ada bapa, maka neneklah mengambil tempat dia. Maka pelaturan tartib aqra dan ab'a itu akan disebut di belakang. Di belakang ada sebutlah, akan datang murad dia. Yang kedua wali ab'a. Wali ab'a ni arti dia yang jauh sangat, yang jauh. Makna gini lah, maknanya kalau ada bapa tu dikatakan wali akrab dan nenek dikatakan wali ab'a. Boleh deh. Dan apabila ada nenek, datuk hak tinggi lagi itu dikatakan ab'a dan nenek itu dikatakan akrab. Mana wali akrab ni tak tertentu kepada siapa seorang. Dia boleh gilih ganti. Boleh gilih ganti. Sekali. Siapakah wali? Wali ab'a katanya saudara, adik atau abang. Seibu sebapa, ibu tula dan bapa tula. Seibu sebapa nama dia. Satu ibu, satu bapa. Katanya saudara itu adalah wali ab'a. Apabila tiada bagi perempuan itu bapa, tiada bagi perempuan, ini kait pada kata wali. Wali. Tak kira lah ab'a ke akrab. Bilakah dikatakan saudara itu wali? Yakni apabila tiada bagi perempuan itu bapa. Bapa tak ada, abang dia jadi wali. Dan nenek tak ada, abang dia jadi wali. Itu mengikut tertib dia akan datang sebut tu. Hingga ke atas pada nenek lagi lah. Hingga ke atas pada nenek. Kemudian daripada saudara si ibu sebapa, saudara sebapa, saudara sebelah pak saja. Saudara sebelah pak. Bila tu? Katanya saudara sebapa tu jadi wali apabila tiada saudara si ibu sebapa. Boleh tak tu? Sini ni dia kata seperti yang akan disebut di belakang. InsyaAllah lah tu kemudian. Sini ni dia tak sebut ni saudara si ibu. Tu nampak dah? Saudara si ibu ni tak boleh jadi wali. Ada? Saudara si ibu tak boleh jadi wali. Nak saudara yeskan wali ni mari sebelah bapa. Mari sebelah bapa. Biskat tu. Akan datang sebut. Yang seterusnya wali hakim. Siapakah wali hakim? Iaitu sultan atau raja atau qadi syar'i atau naib qadi atau wakil yang mengganti mereka itu, ganti sultan, ganti raja ila akhiri. Ada yang menggantikan. Yang seterusnya wali tahkim. Wali tahkim ni siapa? Iaitu mengangkat oleh laki-laki dan perempuan. Maknanya laki-laki bakal suami dan perempuan bakal isteri. Dia itulah yang mengangkat, yang panggil apa? Tabah. Yang melantikkan. Itu yang melantik. Yang melantikkan oleh bakal suami dan bakal isteri yang disifat pada perempuan. Perempuan yang tiada baginya bagi perempuan tu wali. Kita nampak tak? Jadi yang ini isyarat katanya apabila seorang perempuan ni lantik seorang laki-laki jadi wali, maka syaratnya laki-laki bakal suami tu kena izin juga. Kalau tak izin tak boleh. Tu nampak dah.
Biskat tu. Baik. Yang tiada baginya, bagi perempuan tu, wali. Mengangkat, yakni melantik akan seorang laki-laki, ya, seorang lebay, seorang guru, seorang babo, menjadi hakim, menjadi hakim yang ada baginya, bagi laki-laki tu, bagi hakim tu. Tu bagi seorang laki-laki yang menjadi hakim tu, yang ada baginya kepatutan yang bersepatutan menjadi qadi. Oh, maknanya berat jugalah nak cari orang nak jadi qadi ni susah juga. Mana kalau dia nak lantikkan seorang tu jadi wali, kena cari seorang tadi tu ilmu dia tu dan sifat dia tu boleh jadi qadi sekiranya kalau nak jadi. Boleh dah. Yang ni. Habis kat dia. Tengok dulu. Oh, dia baca. Akan seorang laki-laki menjadi hakim yang ada baginya kepatutan menjadi qadi. Bahawa mengkahwin akan perempuan tu. Atau akan keduanya. Mengkahwin akan dia akan keduanya. Dan jikalau pada tempat itu, tempat kampung tu, tempat yang dia mengangkat tu lah, tempat lantik dia tu. Dan jikalau pada tempat itu ada qadi sekalipun, dah ada qadi dah di tempat tu, di wilayah tu, tetapi dia nak mengangkatkan orang lain jadi, maka syarat dia kena ambil orang hak boleh jadi qadi juga. Itu ilmu dia. Atau mengangkat akan seorang laki-laki yang adil, yang tiada baginya, bagi seorang laki-laki itu tiada kepatutan menjadi qadi. Boleh juga. Jika, kata dia, kait pada kata mengangkat, jika tiada qadi pada tempat itu, pada bandar itu, pada wilayah itu, tidak ada qadi. Bolehlah kita nak ambil orang saat itu untuk jadi mengkahwinkan keduanya. Boleh. Yang ke-17 disyarat pada yang menjadi wali itu, orang yang menjadi wali itu disyaratkan beberapa syarat. Maka jika kurang salah satu daripada syarat tu, nescaya tiada sah nikah itu. Ini maklum. Yang pertama, bahawa mengkahwin ia wali. Dengan kesukaan diri wali, dengan sukarela lah. Dengan sukarela wali. Tiada sah jika digagahi atasnya atas wali. Tak sah. Itu jelas dah. Yang kedua, keadaan wali tu balik. Wali budak tak nak. Maka tiada boleh kanak-kanak menjadi wali atau tak boleh. Kerana ketiadaan kuasanya merentah akan dirinya. Nak tasarruf, nak merentah dirinya pun tak boleh. Apatah lagi merentah akan yang lain daripada dirinya. Itu tak boleh lagi lah. Dia nak akil balik. Yang ketiga, keadaan wali itu berakal. Tiada sah menjadi wali orang yang tidak sempurna akal. Tak boleh. Orang tak sempurna akal tak boleh. Dan yang gila tak boleh juga. Kerana apa dah? Kerana ketiadaan membeza wali. Kerana tiada dapat, tak boleh nak buat beza, tak erti nak beza. Maka tak erti nak beza ni, tak memayyiz nama dia. Nak tamyiz, nak beza yang mana baik, yang mana tak baik, tak boleh. Nak beza antara hak mana patut, hak mana tak patut bagi anak perempuan dia tu tak boleh. Itu maknanya ketiadaan membeza. Dan jikalau berkeputusan gila orang gila sekalipun, yakni maka tiada sah jadi wali juga. Jikalau berkeputusan mana baik, lepas gila, baik gila, jadi macam tu. Berkeputusan. Berputus-putus. Maka mengkahwin wali ab'ad pada masa gila wali akrab. Tak kala wali akrab tu gila, wali ab'ad lah ganti tepatnya. Adapun wali yang pingsan, dia pingsan wali ni, maka dinanti akan sembuh wali yang pingsan tu, tunggu dulu. Nanti tu hingga 3 hari. Tunggu hingga 3 hari. Dan jika lebih, pingsan dia tu lebih daripada 3 hari,
maka terpindah wilayah kewalian tu kepada wali ab'ad. Ini jelas tak payah nak dah. Keadaan wali itu merdeka. Tu. Ini tak ada dah sekarang ni. Apa makna merdeka? Tidak sahaya. Yakni bukan sahaya. Sahaya yang dijual beli akan dia akan sahaya. Itu zaman dulu lah. Zaman dulu. Atau hani atah pada kata merdeka. Yakni keadaan wali itu sahaya yang dimerdekakan akan dia. Sahaya yang sudah merdeka. Boleh jadi wali. Deh. Sahaya hak sudah merdeka. Tu jaga mana tu. Kadang-kadang kita baca tak faham tu. Atau tu dia atah pada kata merdeka. Deh. Tu jaga situ. Bukan atah pada kata sahaya yang dijual tu. Jin, keadaan wali itu laki-laki. Maka tiada boleh perempuan menjadi wali. Tak boleh ni pada mazhab Syafi'i di sisi mazhab imam kita Syafi'i. Kerana apa? Kerana sabda Nabi tiada dapat mekahwin. Mana tiada harus mekahwin oleh perempuan akan perempuan. Tak boleh. Tak boleh perempuan nak menikah akan perempuan. Yakni perempuan jadi wali bagi perempuan. Tak boleh. Dan tiada dapat mekahwin oleh perempuan akan dirinya, akan diri perempuan. Hadis ni ada panjang sikit. Nabi katanya kerana kerana demikian itu adalah zina. Itu cuba cari hadis tengok. La yunkihul mar'atul mar'ata. Taib tengok, cari. Jumpalah hadis tu. La yunkihul, la tunkihul mar'atul mar'ata. Biskat tu. Malaikan yang ni harus. Malaikan jika ia perempuan tu menjadi sultan. Sultan ni sini ni makna raja lah. Ada sultan sana tu kena raja laki-laki. Ni perempuan panggil sultan ya. Sultanah tu lah. Sultanah tu. Malaikan dia jadi sultan, jadi raja. Sini ada raja perempuan. Raja kuning, raja biru, raja hijau. Ni raja. Berwarna-warna jugalah raja kita ni. Taning ni ada raja. Tahu tak Ustaz Azri? Oh, tahu lah. Ingat tak tahu. Sini ada raja. Dulu ada raja. Tapi siang makan bila? Siang ni karut. Dia. Sini memang ada raja. Mana berkedaulatan jugalah. Asal-rasanya bahasa Tani dengan Kedah dengan Kelantan agaknya lebih kurang. Lebih kurang. Sana jadi cumanya beza sikit. Kalau kita pergi sebelah ni, sebelah sik ni. Sebelah sik ni memang sama dengan bahasa sini. Dengan bahasa dia orang jalan ni. Kalau dengan orang Tani dia lain sikit. Cumanya dia tak kata makan tu je, dia kata makan. Kalau orang Kedah, orang Kedah ni ayat orang Kedah tu Kedah dalam bandar lah tu. Kedah hilir-hilir lah. Kalau Kedah hak darat-darat ni dia cakap air, dia kata air, dia tak kata air. Dia kata A ni mana sini panggil A je ni. Orang tua-tua, orang umur 70, 80. Mana mari nak minum A sikit. Minum A pula dah. Kita bilang sambung lah A, B, C kah mana. Tak ada dah nak minum A dah. Tu start terbanyak campur orang Kedah dengan orang Tani. Betul. Cumanya kena ada pasport tu nak pergi Kedah saya tak. Hak lain tu sama dah. Tak ada pasport tu. Tak ada pasport nak pergi taklih tak bagi. Sama dengan Kelantan. Kelantan pun super. Tapi kalau orang kok perlih tu, tu lain dah. Tu dia jadi bakal lain dah. Tak. Habis dah. Yang seterusnya kata dia lagi. Malaikan dia kata jika ia perempuan tu menjadi sultan atau raja yang memerintah samaan deh. Samaan menjadi raja lah. Jadi apabila maka ni tafriq pada kata malaikan tak kalaulah perempuan tu jadi sultan maka mengkahwin ia yakni maka harus bahawa mengkahwin ia akan anak-anaknya sendiri. Boleh dia nak nikah anak sendiri atau anak orang lain. Syaratnya jika tiada bagi mereka itu, bagi anak-anak tadi tu,
tiada wali yang lain daripadanya, yang lain daripada sultan perempuan tadi tu. Maknanya kalau anak dia tu bapa tak ada, dia boleh lah nak kahwinkan dia. Dan tiada mengkahwin, yakni dan tiada harus bahawa mengkahwin ia sultan akan dirinya. Yang tu tak boleh lah. Yang tu tak boleh. Dia nak mengkahwinkan diri dia sendiri tu tak boleh. Sekat tu. Demikian juga, yakni tiada sah juga, tiada boleh, tiada sah, tiada harus. Tiada boleh, tiada harus khunsa muskil. Siapa khunsa muskil? Tiada tentu laki-laki atau perempuan. Tiada boleh menjadi wali, tiada boleh menjadi wali. Akan tetapi sah jika mengkahwin ia khunsa akan saudaranya boleh. Dia nak kahwinkan saudaranya, saudara khunsa yang perempuan tu boleh. Kemudian daripada kahwin tu nyata bahawasa khunsa itu laki-laki. Bersalahan nyata perempuan. Maka batal nikah. Nampak tu deh? Kita kena buat je tu. Kena tulis sikit situ. Kemudian daripada nikah, kemudian daripada akad, nyata bahawasanya khunsa muskil itu baru nyata kata laki-laki. Baik. Sekiranya duduk di dalam keadaan tak nyata, maka tetap sah selama-lamanya. Tak sah selama-lamanya kalau dia kahwin saudara lah. Nampak tu deh? Kalau dia kahwin saudara tu dia sah sama-sama. Sehingga nyata kata dia tu perempuan, barulah batal. Ni ketiadaan fasiknya fasik wali. Wali ni jangan fasik. Itu ya syarat dia. Jangan fasik. Sama ada wali itu mujbir atau tiada. Ni takmim pada kata wali. Sama ada wali tadi tu wali mujbir, wali yang boleh paksa, boleh gagahi, atau wali yang bukan mujbir. Yakni mujbir bapa dengan nenek. Kalau bapa pun kena tak fasik, jangan fasik. Walaupun tak adil, tapi jangan fasik. Ini dia kata, ini perbahasan ni akan dinyatakan di belakang. Ini akan ceritalah belakang dia tu. Macam mana ketiadaan fasik bahawa ada ia, yakni dengan dia hazah tu. Kena kata dengan bahawa adalah ia wali. Dengan bahawa adalah wali itu adil. Boleh juga kalau adil lagi comel. Itu masuk dalam kata tidak fasik itu adil tu. Atau tiada fasik. Tiada fasik ni masuk di dalam syarat dah lah. Tiada fasik. Apa beza antara adil dengan tiada fasik? Adil tu memang betul-betul adil. Tiada fasik ni maknanya tak zuhir keadilan dia tu. Dan tak zuhir kejahatan dia tu. Betul tak? Kejahatan dia pun tak zuhir. Habis sekat tu. Itu makna tak fasik. Dan tiada adil, tiada fasik, dan ni dua ni dah. Dan ni atas pada tiada fasik tu. Tiada fasik dan tiada adil. Mana tengah-tengah. Betul tak? Tengah-tengah. Pertengahan. Dengan bahawa ada ia wali tu adil ko atau tiada fasik dan tiada adil. Fasik pun tak, adil pun tak. Ada tengah-tengah. Nampak tak? Dia ada pertengahan antara fasik dan adil. Barangkali murak dia di sini orang panggil wali mastur. Wali mastur ni wali mastur ni maknanya wali yang sembunyi kefasikan dia. Barangkali gitu. Barangkali. Nah, jadi orang tak tahulah kata dia tu fasik sebab dia duduk ni pakai songkok, pakai kopiah, belik serban, tu dia nampaklah jadi nampak adil lah. Tapi kefasikan dia tu sembunyi, yang tu dia panggil mastur. Nampak tak? Wali mastur. Wali mastur ni boleh jadi wali. Misal dia macam mana yang katanya tak fasik, tak adil. Ni dia misal dah ni. Ni dia misal.
Tapi barangkali masuk juga wali mastur tadi tu. Ini dia misal yang tak fasik, tak adil. Seperti orang yang baru masuk Islam, maka orang yang baru masuk Islam ni tak boleh hukum fasik dan tak boleh hukum adil kerana dia baru masuk Islam. Tengok tu. Dan kanak-kanak yang baru balik, ini nak hukum fasik tak boleh, nak hukum adil pun tak boleh. Kerana dia baru ya balik dia tu. Biskat tu. Dan yang fasik, yakni dan bermula wali yang fasik. Bukan mubtada atau. Dan yang fasik, yakni dan wali yang fasik. Ini boleh juga ni jadi wali ni. Wali yang fasik ni boleh jadi wali apabila bertaubat ia wali. Apabila wali itu bertaubat, maka teralih status dia tu kepada tidak fasik. Nampak tak? Dia tak jadi adil lagi. Dia jadi tidak fasik baru. Apabila cukup 1 tahun, barulah berubah jadi adil. Nampak tak? Baik. Wali ni boleh, kalau tak fasik boleh dah jadi wali. Tapi kata Imam Ghazali, walaupun wali fasik sekalipun boleh jadi wali. Nampak tak lah? Dia katanya kalaulah wali fasik, orang fasik tu tak boleh jadi wali, zaman sekarang ni dia kata tak ada sah seorang pun yang menikah tu tak ada sah. Kerana fasik belaka dah. Hati dia nampak teruk pula dah tu dah. Dia jadi jelas pula tu. Dia nampak seorang-seorang dia lah. Kalau kita pergi royak di pejabat tu dia tak terima lah kata tadi tu. Habis kat tu. Maka tiada sah nikah wali yang fasik. Ni di sisi kebanyakan lah. Tiada sah nikah wali yang fasik yang lain daripada Imam A'zam. Imam Raja besar. Dah, ketua yang besar. Ni Imam A'zam. Dan atau raja, termasuk dalam Imam A'zam jugalah raja tu. Sama ada fasik ia Imam A'zam atau raja tu, sama ada dengan minum arak masalah, atau dengan zina masalah, atau lainnya masalah, maka yang tu sah nikah, sah mengkahwinkan. Nampak tak? Kerana apa? Dia kata kerana tak tetap. Kerana menghormat itu bawah lagi tu. Adapun Imam A'zam, ni mukabil dengan yang tersebut tadi tu. Adapun Imam A'zam, maka tiada menegah fasiknya akan wilayahnya. Tiada menegah kefasikan dia tu, tiada menggugurkan kewalian dia tu. Jadi kewalian dia tu tak jatuh dengan sebab fasik kemurak dia. Dengan sebab fasik dia tu tak jatuh. Bagaimana buat macam mana? Kita ni rakyat ni. Sobar je lah. Sobar lah. Kena sobar. Maka mengkahwin ia Imam A'zam akan anaknya. Yakni maka harus Imam A'zam tu maka harus bahawa mengkahwin ia Imam A'zam akan anaknya dan anak orang lain. Boleh. Dia mengkahwin tu dengan wilayah ammah. Dia ada pakai wilayah ammah. Dia pakai tauliyah umum. Jadi, apa mana wilayah ammah? Mana pemerintahan yang meliputi pemerintahan umum. Mana kita ni di bawah wilayah dia. Kita di bawah di wilayah. Ni kalau tidak ada wali lah bagi perempuan tu. Kerana apa dia kata mengkahwin ni ilak pada mengkahwin tu? Kerana apa harus mengkahwin? Kerana menghormat dan membesar akan dia, yakni akan martabat Imam A'zam. Kerana hormat dan membesar dan memuliakan kepada martabat. Adapun diri dia tu dia fasik. Tapi martabat dia, pangkat dia tu, dia kena ihtiram. Kena beri kehormatan. Dan seterusnya keadaan wali itu beragama Islam. Kalau anak masuk Islam, bapa tak masuk lagi, yang tu tak boleh jadi wali. Betul tak? Dan seterusnya ketiadaan cedera penilikan wali itu. Penilikan wali itu barangkali yang zahirnya penilikan dengan makna mata tu. Tapi rasanya sini bukan maknanya penilikan dengan mata. Penilikan ni maknanya dengan kalau kita cakap apa, nak scan, nak reda, nak cari
nak cari bakal suami anak dia tu, dia kena ada tilik. Dia kena ada periksa, usul periksa tanya. Tak. Kalaulah wali tu gila atau hampir-hampir gila, penilikan dia tu cedera nama dia. Betul? Kita tu nak ibarat macam mana dia. Ketiadaan cedera, ketiadaan rosak penilikan wali itu. Baik. Maka tiada boleh jadi wali orang yang cedera penilikannya, penilikan wali tu, orang tu. Cedera kerana tu ilat saja. Boleh tak? Kerana apa? Bukan ilat pada kata tiada boleh jadi wali, bukan situ. Ilat pada cedera tu. Cedera penilikan tu kerana apa? Sebab gilanya yang lama. Dengan sebab gilanya, gila orang tadi, gila yang lama. Dia gila tu lama dah. Tidak? Kalau dia baru, berpanggil jadi punca untuk hilang, untuk cedera penilikan tu. Yang betul tak? Gila yang lama dia tu. Tu. Boleh. Biskat tu. Adapun gila yang lama dengan makna sentiasa gila, yang tu memang cerak dah. Hak tu tak boleh jadi wali asal dah tu. Tak, sentiasa gila tu makna gila yang lama juga yang tu apa? Sentiasa gila. Yang tu tak boleh jadi wali. Gila yang lama dengan mana? Dengan sebab punca gila yang lamanya, maka menyebabkan dia tu cedera penilikan. Nampak tak? Atau yang baru, atau gila yang baru gila, menyebabkan dia saat itu hilang cedera, hilang pendidikan. Atau kerana penyakit, uzur, atau kerana tua. Ikutlah tua dia baca tua, tapi tua lah murah dia je. Tua. Sebab hani baru ilat tiada boleh jadi wali. Kerana apa tiada boleh jadi wali? Sebab ketiadaan kuasanya, kuasa orang yang cedera tadi tu, tiada kuasa pada memeriksa akan hal laki-laki. Tak kuasa dah. Hilang kekuasaan. Muraknya kuasa ni, kuasa tenaga diri tu. Tak, bukan kuasa wilayah tu tak. Kuasa tenaga diri dia tu. Jadi dia hilang kekuasaan diri untuk nak memeriksakan kelakuan seorang laki-laki. Jangan tilik kau masa dia mari rumah kita tu. Dia mari rumah kita tu, dia memanglah pakai baju molek lah, bawa kereta comel. Tak? Dia kena periksa. Syekh Daud kata dalam kitab, apa nama tak ingat sebab kitab Furu'ul Masail saya. Dia katanya sekurang-kurang ni 2 bulan dah. 2 bulan. Sekurang-kurangnya 2 bulan periksa dah. Tak? Kena periksa dulu 2 bulan. Ni wali yang periksanya. Ni sekarang lah ni kita yang periksa tu. Kita duk periksa sendiri diri. Ni disuruh wali periksa. Habis kat tu deh. Dan mengetahui, yakni ketiadaan kuasa mengetahui keadaan. Itu atas itu deh. Dan mengetahui, yakni dan ketiadaan kuasa mengetahui keadaan kufu bagi perempuan, bagi anaknya. Takdir gitu. Ketiadaan kufu bagi anaknya. Tak boleh nak tahu atas sepatut tak sepatut. Dia ada 5 ni, bab kufu dia nak tepat dia akan bicara. Agama, harta, kerja, cari makan tu. Banyak juga lah. Dia 5 semua tu. Nasab keturunan. Lepas tu rupa paras. 5 semua. Zal, keadaan wali itu tidak dihajar atasnya. Dihajar ni mana? Ditahan. Di bahasa istilah fiqh dia panggil mahjurun alaih. Nama dia mahjurun alaih. Yakni wali tu bukanlah ia daripada orang yang mahjurun alaih namanya. Tak boleh. Mahjurun alaih tak boleh. Ditahan atasnya. Ditahan tu naik fa'il. Fa'il dia di mana? Ditahan, yakni ditahan oleh qadhi. Ditahan daripada apa? Ditahan daripada hartanya. Mana apabila dia berlaku satu-satu perkara, qadhi menghukumkan bahawasanya seorang laki-laki ni adalah mahjurun alai. Maka qadhi pun ambillah harta dia, tahan harta dia. Tahan dulu. Itu dia. Diskat tu. Kerana ini ilat pada kata dihajarkan. Kerana apa? Ditahan atau dihajar. Kerana safih. Safih ni bahasa Arab.
bahasa dia, murak dianya jahat perangai. Asal safih ni dengan maknanya bodoh. Mana gitu. Mana kurang cerdik. Lawan bagi safih ni rasyidun. Itu lawan dia. Rasyidun. Lawan dia safihun. Rasyid ni apa makna rasyid? Rasyid ni makna cerdik. Safih tu apa makna? Safih tu makna bodoh. Tapi murak dengan safih sini, dia buat dalam kandang. Dia kata jahat perangai. Oh, orang jahat perangai. Jahat perangai ni maknanya, deh. Itu dia tafsir soal lagi. Jahat perangai, mubazir akan hartanya, yakni kepada jalan yang haram. Atau kepada jalan yang halal, tetapi melampau-lampau. Tak melampau-lampau. Yang tu pun dikatakan safi. Habis kat tu. Tu. Buat gini. Mahjurun alaih ni ada dua. Satu no, mahjurun alaih bisafahin. Nama dia. Orang panggil safi. Deh. Safi. Bisafahin. Yang kedua, mahjurun alaih bil muflisi. Dengan sebab muflis bin gerak. Dua ni. Dua ni. Dua ni. Keadaan dua ni. Yang pertama, safih dengan makna apa nama? Mahjur alaih bisafahin. Mahjur dengan sebab safih, yakni dengan sebab mubazir harta atau jahat perangai. Yang kedua, dengan makna muflis. Muflis makna benggerak. Benggerak ni dia tak bagi kahwin anak dia, tapi dengan beberapa syarat lah. Ada tempat dia boleh, ada tempat dia tak boleh. Adalah. Nanti akan datang dia bercara. Biskat tu deh. Ni agaknya bab ni tajuk ni panjang juga. Biskat tu sikit lah. Maka tiada boleh menjadi wali orang yang ditahan akan dia, akan orang ditahan, yakni dihajar, jadi mahjurun alaih, ditahan daripada memerintah akan hartanya. Memerintah akan harta, yakni tasarruf harta dia tu. Ditahan daripada beli, jual, beli, nego, tahan. Harta dia tak boleh guna, ditahan. Mauqufun. Ditahan di tempat qadi, mahkamah. Mahkamah dia tahan harta dia. Kerana apa? Kerana apa ditahan? Kerana mubazir, yang dikatakan safi. Safi apa panggil mahjurun alaih bisafahi. Atau tidak pandai membela raksa, makna membelanja. Tak, membelanja. Atau tidak pandai membela raksa akan harta punyanya. Ada siapa dia yang tahu kalimah membela raksa ni? Ada lagi hal lain? Yang lain? Tak ada, ha? Itu kena tanggung dulu dah. Tanggung mana? La'alla barangkali dia baca membela raksa, tapi makna dia membelanja, makna dia. Ya. Membelanja. Itu je. Bersekat tu. Ada sikit lah. Kita nak habis dua ni. Tiga ni. Yang ketiadaan berihram wali. Wali itu bukan di dalam keadaan ihram dengan sebab haji atau umrah. Maka mengkahwin oleh sultan atau qadi pada ketika berihram wali akrab. Wali akrab bapa ihram, maka yang mengkahwin saat itu yang menjadi wali itu adalah sultan atau qadi. Dan tiada, yakni tiada harus mengkahwin oleh wali ab'ad, yakni ketika ihram wali akrab tu. Nampak tak? Ketika wali akrab tu berihram, ab'ad tak boleh buat apa? Kerana apa? Kerana apa? Yakni ilat pada suatu yang mahzuf. Kerana apa? Tak berpindah wali kepada wali ab'ad. Kerana apa? Kerana kekal cerdik, yakni masih kekal cerdik dan penilikannya dan penilikan bagi wali akrab. Yakni kaedah kita apabila tiap-tiap yang ada cerdik, dia belum lagi luput kewalian dia tu. Kerana luput kewalian ni dengan sebab hilang penilikan tu. Betul? Bukan hilang dengan sebab jauh atau hilang dengan sebab ihram. Dia tak hilang, tak gugur kewalian dengan sebab ihram, tak gugur. Atau dengan sebab jauh, tak gugur. Boleh tak? Jadi wali ab'ad, dia nak ambil menempati wali akrab boleh. Syarat gugur kewalian wali akrab. Tapi masalah ni belum gugur. Biskat tu. 18.
Jika wali akrab itu kecil, haluh lagi. Atau gila, atau kurang akal, atau sahaya, atau kafir, atau fasik, atau cedera penilikannya, atau ditahan atasnya dengan safahin, dengan sebab safi. Oh banyak Atau bisu yang tidak dipaham akan isyaratnya, isyarat bisu. Terklik situ Atau bisu, yakni bisu orang bisu yang tidak dipaham, yakni oleh orang ramai, tak dipaham akan isyaratnya, isyarat bisu. Mana isyarat dia tu belum rasmi kan. Dia tak ngaji tak lah isyarat dia tu. Atau tulisannya, tulisan orang bisu tu tak dipahami di tulisan dia. Maka mekahwin oleh wali ab'a. Kerana apa? Kerana gugur kewalian bagi wali akrab. Betul nampak lah? Habis kat tu. Yang terakhirnya, jika wali akrab khunsa muskil, tidak dihukum dengan laki-laki atau perempuan, maka mekahwin oleh wali ab'ad dengan izin yang khunsa tadi. Boleh? Wali ab'ad nak nikahi boleh, tapi kena izin yang dekat. Kerana diihtimal, ditanggung, boleh jadi, ihtimal. Boleh jadi akan laki-lakinya. Mana boleh jadi keadaannya laki-laki. Kerana ia muskil. Betul? Dan boleh jadi juga perempuan. Boleh jadi perempuan, boleh jadi laki-laki. Maka ihtimal itulah yang jadi tak jelasnya. Sampai ke wali ab'ad pun nak kahwin bagi tak boleh kalau dia tak izin. Dan jika enggang ia khunsa muskil daripada izin, mana enggang pada dia tak mau izin, dikahwin oleh hakim. Nampak maka orang lain tak boleh nak kahwin lah. Malaikat hakim tu, yang tu boleh dia nak kahwin. Biskat tu kamu dia katanya fasal yang pertama wali mujbir. Wallahu subhanahu wa ta'ala bermula dengan masa yang sejam. Apa tu? Tolong baca soalan Ustaz Azri. Ada baba turutan wali mujbir itu mengikut tertib atau takhir? Mengikut apa? Ada soalan tu dia tanya turutan wali mujbir itu mengikut tertib atau takhir? Pilih. Mengikut tertib. Takhir tu mana pilih ya? Mengikut tertib kalau gitu lah. Mengikut tertib dia, tertib dia lah. Satu per satu dia. Akan datang dia ada royak lah insyaAllah. Siapa dia ada soalan Ada soalan satu lagi bapa dekat mesej ni. Dia kata jikalau wali mujbir dia masih ada tetapi mereka tak mau jadi wali kepadanya, adakah boleh berpindahnya kepada wali hakim? Ini bukan dalam ni dah Ya. Ini dalam kitab ni kah soalan luar? Asalnya soalan luar bapa. Luar asalnya. Sekali lagi. Saya ni setakat duk tanding lama ni tak faham bahasa Kedah ni. Dia kata jikalau wali mujbir masih ada tetapi wali mujbir ni dia tak mau jadi wali kepada perempuan tu lah, adakah boleh berpindah wilayah itu kepada wali hakim? Belum lagi. Ya, masalah tak izin ni, syarat dia kena enggang wali 3 kali ke atas. Satu. Yang kedua, enggang wali daripada kahwin tu di hadapan qadi. 2. Yang ketiga, qadi tu menghukumkan, kena keluarkan hukum tu daripada qadi bahawasanya wali tu dah gugur kewalian dia. Tu nampak Maknanya semata-mata dia nak berpindah pergi kepada wali ab'ad tu, taklah. Dia tak jadi macam tu dah. Dia akan masuk kepada mahkamah dulu, kita katanya. Masuk kepada qadi dulu, kemudian mengikut tertib. Kenapa dia kena enggang 3 kali? Kerana sekurang-kurang nak kata mengekali dosa kecil itu, iaitu 3 kali ke atas.
kaedahnya apabila seorang mengekalil dosa kecil, maka iaitu dihukumkan fasik. Maka kefasikan dia tu kena mari daripada hukuman pihak qadi. Tu nampak tak? Tak boleh lah kalau nak pergi lari macam tu, tak boleh. Banyak tu masalah lah ni tu banyak benar lah. Tak menikah, tak nak menikah, anak nak dah. Ni. Pak tak nak. Habis kata. Lagi soalan dah. Ustaz Mirul dah. Tak ada. Okey. Hari ni setakat ni. Bapa, Ya. ada lagi satu soalan. Ya. Soalan dia, kan tadi kalau macam yang khunsa, Ya. bila dia dalam nombor surat 9 dekat bahagian jim tu. Ya. Dekat last kali huraian dekat jim tu. Ya. Kaitan dengan khunsa muskil tu. Kan kalau dia tak nyata sah selamanya, sehingga dia nyata dia perempuan, maka batal perkahwinan tu. Jadi betul. macam anak-anak dia macam mana? Anak dipanggil anak syubhat. Dia nama anak syubhat. Dia tak panggil anak zina. Yang anak syubhat dia lain dengan anak zina. Betul ya, adalah anak syubhat ni dia ada hukum-hukumnya tertentulah bagi dia tu. Tak, masalah pesaka dia, masalah wali dia, masalah ya ada. Anak syubhat. Okey. Habis esok ni insya-Allah kalau saya tak ada kuliah di luar, kita insya-Allah lah kita baca supaya nak cepat habis juga deh. Kita nak habis dalam masa lebih kurang 15 hari ke apa hari ke. Kita tengok insya-Allah 2 minggu kita habis. Pada ni dulu hari ni Allah Subhanahu wa taala alam. Assalamualaikum.